Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat ilahi kerana masih diberi peluang untuk bernafas pada hari ini. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit sebanyak tentang kelebihan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya dahulukan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, kita masih diberi rezeki untuk mengucapkan zikir yang mana tidak semua orang dapat rezeki ini. Ada orang dia akan berzikir selama beberapa minit zikir. Ada orang Allah berikan rezeki kepada dia selama beberapa jam zikir. Dan ada orang satu hari 2-3 kali zikir dan ada sepanjang masa berzikir. Ada pun hanya berhenti ketika makan dan tidur, dan baki waktunya dia lazimi dengan zikirullah. Maka itulah rezeki yang diberi Allah kepadanya. Sebab itu kadang-kadang kita lihat orang yang dalam keadaan berzikir, tetapi kita ni tidak terlintas dan tidak terfikir untuk menggerakkan lidah kita untuk berzikir, kerana kita ini tidak diberikan rezeki oleh Allah untuk mengingatinya. Maka sentiasalah berdoa dan berharap moga-moga kita ini tergolong di antara orang yang mengingati Allah. Barang siapa yang mengingati Allah, Allah juga akan mengingatinya. Dan barang siapa yang menyebut Allah, Allah juga akan menyebutnya di kalangan para malaikat. Secara lazimnya manusia ni suka dikenali, dirasai kehadirannya, suka dihargai, suka disedari, sehingga sanggup buat apa saja demi mendapatkan kemasyhuran di dunia. Tetapi apa yang sebenarnya kita perlu kejari adalah untuk dikenali oleh penduduk langit. Dan antaranya amalan yang perlu dibuat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebut di dalam suatu hadis, sesungguhnya di sisi Allah itu ada malaikat yang menyampaikan salam dan salawat daripada umatku. Dan Nabi menyebut umatku tidak kira di mana mereka berada, apabila bersalawat kepadaku, nescaya salawatnya sampai kepadaku. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa rindu dan rasa kasih kepada baginda Muhammad SAW. Kerana asbab Rasulullah, Allah telah menurunkan pelbagai kelebihan yang mana tidak diberikan kepada umat terdahulu. Justru itu kita sangat terhutang budi kepada Rasulullah SAW. Kerana asbab cinta Allah kepada Rasulullah, Allah telah melimpahkan cintanya kepada kita. Allah telah membuka yang lebih luas pengampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila mana kita ucap salawat ke atas Nabi, ia sebenarnya adalah satu bentuk doa kita terhadap Rasulullah. Seperti mana maksud selawat itu sendiri, ya Allah, Engkau rahmatilah, berkatilah Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga baginda sebagaimana Engkau merahmati Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Apabila kita mendoakan kepada manusia yang sangat dicintai oleh Allah SAW, yang mana Nabi Muhammad ini sudah tentu dicintai olehnya, walaupun tanpa doa kita, tetapi sebenarnya adalah asbab Nabi Muhammad dan Allah untuk memberikan sesuatu kepada kita. Sebagaimana dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, lalu akan didoakan oleh para malaikat 10 kali ganda kepadanya. Dan apatah lagi sekiranya kita mendoakan kepada kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Membawa maksud Allah akan memberi rahmat 10 kali ganda kepadanya. Nabi memujuk kita supaya memperbanyakkan salawat kepada kita, sehingga digambarkan begitu sekali hebatnya ganjaran yang akan diberikan. Walhal kita sebagai pendosa ini tidak layak untuk kita dapat salawat daripada Allah, tetapi asbab kita bersalawat kepada Allah, Nabi melayakkan kita mendapat salawat daripada Allah. Oleh kerana kasihnya Rasulullah kepada kita, ditinggalkan amalan yang mana ringan di lidah tetapi membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya pertolongan dan syafaat Nabi bukan hanya di padang mahsyar. Barang siapa yang banyak berselawat ke atas Nabi ketika hidup sudah dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada banyak kisah orang yang beramal dengan selawat, lalu banyak masalah hidupnya Allah pemudahkan. Dan banyak cerita ketika mana saat akhir kematian yang su'u khatimah, iaitu mati dalam keadaan buruk, tetapi asbab dia banyak berselawat kepada Nabi, diberikan syafaat kepadanya ketika sakaratul maut tersebut. Begitu juga dengan kisah daripada nukilan Hasan al-Basri, bagaimana keadaan penghuni kubur yang diazab begitu teruk, tetapi asbab ada orang datang berselawat, ada orang hadiahkan selawat, dan amalan orang tersebut ketika hidup
membantunya dia terlepas daripada azab kubur. Dan banyak lagi kisah gambaran di padang mahsyar, orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, mulakanlah dari sekarang, iaitu tanam azan di dalam diri kita supaya amalkan selawat tiap hari. Tidak kira sedikit atau banyak, yang penting adalah berterusan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik amal adalah amal yang berterusan walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita ini tergolong di dalam kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW.